Kak, akak, akak sakit ke? Akak okey tak? Lepas tu akak tu jawab tau, dengan suara serak dan kata, Aku, aku lapar. Aku lapar. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan semua kisah-kisah yang saya akan cerita kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan saja, guys. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan memudahkan segala urusan kita di dunia dan akhirat. Dan tak lupa juga untuk mak ayah kita, semoga Allah memberikan syurga untuk mak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, marilah kita terus ke video yang pertama. Ini KSM nak bawakan anda cerita berkenaan dengan hospital. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulakan. Untuk kisah yang pertama ni, KSM nak bawakan sebuah cerita. Ni berkenaan dengan cerita seorang suami ataupun suami pada pencerita ni yang masuk ke hospital berkenaan dia ni kena gangguan. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita terus ke cerita yang pertama. Pada 1/5 tahun 2018 macam tu, suami saya kena tahan tau. Ni di salah sebuah hospital kerajaan dekat area Perak sana. Sebelum tu suami saya ni hanya demam biasa saja, tapi berlautan sampai seminggu macam tu. Suami dia kena, orang kata demam lah. Tapi ada je saya bawa suami pergi ke klinik swasta dan klinik kerajaan. Bila buat test darah ni, result cuma ada jangkitan kuman lah. Dan selalunya kalau jangkitan kuman macam ni, makan antibiotiknya dah okey dah kata dia kan. Biasanya makan antibiotik je lah. Tapi suami still tak sihat juga. Itulah masalah dia kan. Jadi dipendekkan ceritalah, suami saya ni kena refer pergi ke hospital. Masuk air dekat 3 botol macam tu. Ingatkan lepas dah masuk air dekat 3 botol tu dah boleh balik dah. Tiba-tiba doktor pula tahan. Doktor kata sebab kuman dalam darah tu masih tak dapat nak detect kuman jenis apa yang ada dalam darah suami saya ni. Jadi tak boleh nak, sebabnya kalau dah tak dapat detect kuman apa dalam darah tu, jadi tak dapat nak bekalkan ubat antibiotik ataupun ubat apa yang sesuai untuk nak bagi pada suami ni lah. Jadi untuk future check up, kenalah warded dulu. Bertabah jugalah saya dengan anak-anak seharian duduk dekat hospital tu. Orang kata nasiblah si kecil tu tak meragam kan. Alhamdulillah. Kalau meragam, pening juga kepalanya kan. Sebabnya nak melayan kerenah anak lagi dengan bersesak-sesak dekat hospital lagi, tak ada tempat yang selesa kan. Jadi begitulah cerita dia kalau dekat hospital ni. Jadi sehari, 2 hari, masuk hari ketiga dan keadaan suami ni masih lagi tak stabil tau. Bacaan oksigen ni macam tak cukup, masih tak cukup je. Daripada dia pakai low flow oxygen mask, sampailah kena pakai mask yang high flow oxygen. Jadi hari keempat ataupun kelima macam tu, saya dah tak apa ingat dah, suami saya kena tolak dekat katil area kaunter dekat misi tu. Sebab katanya misi kena pantau setiap 2 jam ataupun 4 jam macam tu. Nak kena tengok je, orang kata kena bagi perhatian yang lebih pada suami dia macam tu lah. Dan esoknya bila doktor datang untuk buat daily check up macam tu lah, doktor kata keadaan suami saya ni bahaya sebab oksigen dia masih tak okey lagi. So dia orang tolaklah ke ICU. Allahu Akbar. Saya waktu tu istighfar banyak-banyak dah. Orang kata dah memang sedih pun ada, tak senang hati pun ada. Yelah, daripada demam biasa tiba-tiba nak kena tolak ke ICU bagai maunya tak. Orang kata hati ni macam-macam rasanya kan. Susah hati. Tak payahlah cerita. Memandangkan katil dekat ICU waktu tu dah penuh dia orang pantau kat ward biasa je. Jadi 2 minggu still lagi tak ada orang kata berita baik daripada doktor ni. Pasal kuman apa pun semua pun masih lagi tak tahu. Ada juga
kawan-kawan yang datang melawat tau. Orang kata nak tengok-tengok suami lah, and dia orang suggest lah buatlah rawatan Islam. Kata dia kan, cubalah kalau hospital kerajaan ataupun hospital biasa, rawatan biasa tak boleh, cuba buat rawatan Islam macam tu. Ya, sebenarnya saya dah buat dah pun. Apa yang saya boleh buat, cuma minta ustaz, ini ustaz ni yang pernah rawat suami dia lah kata dia, dan minta air penawar. Ada juga saya minta ustaz datang ke hospital dan rawat, tapi ustaz kata susah. Nak rawat ke hospital tu bukan senang kata dia. Sebabnya kalau nak rawat ke hospital ni, tak semua orang faham. Yalah, maksud ustaz tu misi ataupun doktor yang ada ke hospital tu lah. Kadang-kadang kita nak merawat tu nanti kan doktor pandang lain macam, misi pandang lain macam, gitulah kan. Jadi sebelum ni memang suami ni pernah kena demam tau, on off lah demam dia, kejap ada, kejap baik, kejap okey, macam tu lah. Sebab itu pun sebab ada orang kata dalam komen ada orang sengaja langgar dia masa dia ni pergi memancing. So badan dia tu dah ada lubang tau untuk benda tu keluar masuk. Ustaz yang rawatkan tu pun ada cakap tau, yang benda tu boleh datang semula, macam ganggu semula lah. Cuma diri kita sendiri je yang kena kuatkan diri sendiri, zahir dan batin. Orang kata kena buat amalan sikit lah, rajin-rajinkan berzikir, rajin-rajinkan mengaji, macam tu lah. Jadi daripada demam, yalah suami saya ni daripada demam, detect pula dalam paru-paru berair pula, ada masalah berair macam tu. Dan lutut kiri suami ni tiba-tiba sakit sampai tak boleh nak bengkok macam tu tau. Dan lepas tu detect ulcer usus pula, dan dekat 9 pint darah dah masuk dalam badan suami, tapi HB darah ni masih lagi rendah tau. Jadi suami waktu tu, ya Allah, saya tengok memang dah kesian sangat. Dah macam mayat hidup tau suami ni. Muka pucat, bibir biru, tapak tangan dengan kaki dah kuning dah. Bacaan HB pernah cecah sampai 3. Dan soalannya, mana pergi 9 pint darah tu? Kan kita dah masukkan darah, tapi darah tu macam tak ada tau, sebab darah dia still masih lagi rendah juga macam tu. Jadi air penawar yang ustaz bagi tu tak ada kesan apa-apa pun pada suami tau. Dekat 2 ke 3 orang perawat dan juga mertua saya pun dah ada cuba juga, tapi masih lagi tak jalan tau. Dia orang kata memang ada yang mengganggu suami saya ni. Antara ada tu yang liar ada, saka ada, ataupun benda yang ganggu suami ni memang, atau yang cerita masa memancing dulu lah. Dulu suami dia ni kaki memancing, jadinya pernah lah orang kata kena gangguan sewaktu memancing. And for your information, semua perawat yang mertua saya cari ni, setahu saya menggunakan kaedah rawatan Islam tau. Mohon maaf lah kata dia, saya ni tak pandai pakai bomoh, pawang segala bagai ni. Memang dia kata dia tak apa-apa percaya sangat kat sini. Jadi week 3, maksudnya minggu ketiga, doktor kata suami saya ni detect melioidosis. Saya cuba lagi sekali, melioidosis. Macam tu lah agaknya kan. Jadi kalau tak tahu apa bendanya tu, bolehlah try tanya cek Google. Saya pun tak pandai sangat kan. Jadi demam suami still on dengan off tau waktu tu. Tapi suami waktu tu alhamdulillah lah, nampak macam dah boleh bangun dan boleh berjalan sendiri. Dan mula-mula saya ingatkan suami saya ni mengigau je tau waktu tidur. Sebab bila time suami saya ni tidur, dia ni sering macam bercakap-cakap, dan cara suami bercakap tu macam dia ni berborak-borak tau, tergelak-gelak, kadang-kadang marah, kadang-kadang sedih macam tu. Dan saya fikir mungkin kesan daripada ubat tu kan, buatkan suami tu macam orang kata berhayal ke macam tu, mungkin lah macam tu kan. Tetapi keadaan suami tidur bercakap ni berlarutan. Tak kira lah si suami ni tidur siang ke, tidur malam ke, memang akan selalunya bila suami tidur dia akan bercakap. Dan selalunya kalau dia tidur dan bercakap-cakap tu, saya akan kejutkan dia lah. Dan saya minta suami, bang, istighfar bang, selawat bang, baca ayat kursi ke, ayat 3 kul ke. Dan mula-mula suami okey je. Dan yelah, bila saya kejut kan, paling-paling pun dia celik-celik mata kan, orang kata dia pandang je saya macam nak telan lah pandangan dia tu kan. Tapi atau dia mendengus marah lah, macam macam tu lah, konon-kononnya macam kita ganggu dia tengah bersembang, macam tu lah lebih kurang kan. Tapi satu hari tu, waktu tu saya balik daripada solat isyak lah kan, dekat hospital ni, dari jauh tau saya dah dengar dah yang suami ni tengah bercakap-cakap.
tergelak-gelak tau. Isap tangan ni macam tu dia tunjuk lah, macam orang kata tengah bersembang, tunjuk-tunjuk macam orang tengah bercerita macam tu. Saya pun gerakkan suami waktu tu, dia pun gerakkan suami dia perlahan-lahan, and saya suruh dia, bang istighfar bang. Sampailah si suami ni celik mata, dia pandang saya dengan mata yang dibuntangkan macam tu, dengan mata siapa tak tahu kalau kita pun cuak weh, dengan mendengus sebagai. Lepas tu dia boleh sound tau, kau ni tak faham ke? Kan aku tengah bercakap dengan orang ni, kena aku azan kat telinga kau? Kata suami macam tu lah. Waktu tu saya macam astagfirullahalazim, memang terus tersentak lah kan. So tak pernah suami saya ni bukan jenis orang cakap yang kasar-kasar macam tu. Jadi saya pun ambil langkah selamat. Saya cakap, tak apalah yang, tidurlah yang, tidur. Mungkinlah saya rasa waktu tu ada yang marah sebab saya ni asyik ganggu suami ni bila dia bercakap. Orang kata mungkin tengah bercakap dengan sesuatu yang saya tak nampak kan. And seram weh kan, kena jegah macam tu. Saya ni bukannya berani sangat, takut-takut berani je orang kata kan. Misi pun, orang kata nurse kat situ pun pernah kena jegah macam tu. Masa tu kan, misi tu tegur suami tau. Sebab suami saya ni, dia jenis suka cabut-cabut mask oksigen tu kan. Dia suka cabut buka benda tu kan. Jadi suami cakap tau, rimas lah pakai oksigen ni, kata dia. Lepas tu misi tu jawab, nak buat macam mana, badan awak kurang oksigen kalau awak tak pakai. Lepas tu suami pula jawab balik, mana oksigen? Misi jawab balik, ada dalam ni. Oksigen memanglah kita tak nampak, macam angin. Engkau ni ngencing je, kata suami dia macam tu. Suara suami waktu tu memang tinggi lah masa ni, macam orang marah. Dan waktu tu misi pandang saya, dan saya pun pandang misi tu lah. Masing-masing bagi isyarat mata je lah, macam faham keadaan suami waktu tu macam mana tau. Dan terus lepas tu saya pergi jumpa Kak Misi tu lah. Orang kata, yelah, minta maaf lah. Orang kata suami on behalf of my husband kan. So saya pergi jumpa, minta maaf dekat dia kan. Orang kata nasib baik lah Kakak Misi ni faham tau. Yelah, faham keadaan suami waktu tu macam tu. Mesti korang fikir tau, kenapa saya tak bawa suami saya keluar daripada hospital ni dan bawa pergi berubat Islam macam tu. Dan hope korang faham lah ya, yang prosedur hospital ni tak sangatlah susah nak cakap lah tak semua doktor dengan misi faham tau. Kalau korang sedia maklum untuk berubat Islam ni pun tak semua perawat boleh serasi dengan pesakit tau. Dan macam suami saya atau suami pencerita ni, ustaz yang pernah rawat dia ni sebelum ni pun tak boleh nak rawat tau. Dan dekat seminggu lebih macam tu, satu hari tu cousin aku call. Dia cakap nanti dia minta kawan dia tolong tengok-tengokkan, and kawan dia tu boleh ubatkan daripada jauh je. Dan so saya pun macam dah dengar dia punya tu kan, okey jugalah, okey lah, boleh lah kalau macam tu. Sebab ada orang nak tolongkan lah, daripada saya ada benda ni seorang-seorang. Jadi bila ada orang offerkan pertolongan, saya pun dengan berbesar hati okey je lah kan, Alhamdulillah. Lagipun saya pun dah naik bengang tau waktu tu, sebabnya setan-setan ni ialah menyakitkan suami saya kan. So waktu tu saya cousin saya yang nak tolong ni, saya panggil dia, nama dia Alung tau. So kawan Alung ni dia bukanlah ustaz yang kata nak menolong kita orang ni kan, tapi ni dia ni ada belajar lah sikit-sikit tentang perawatan Islam dengan seorang ustaz. And kalau tak silap saya kawan Alung ni dia adalah orang silat, orang yang bersilat macam tu. Dan setahu saya orang silat ni biasanya bukan kosong dia diisi biasalah macam tu. Sebab dulu saya pun ada belajar silat juga, tapi tak habis kata dia. Of course lah, tapi bahaya kalau silat ni belajar separuh jalan pun bahaya kadang-kadang. Saya pernah dengar katanya gilisin, tak pastilah belajar terlalu tinggi ke, belajar tak habis ke, macam tu lah, mana satu saya tak pasti. Sambung pada cerita dia, saya tak tahulah macam mana Alung ni boleh nampak tau makhluk-makhluk selain manusia ni. Entahlah kelebihan masing-masing agaknya kan. Jadi kawan Alung ni dia tak boleh nampak tau, tapi dia boleh rasakan kehadiran, dia boleh nampak bayangan. Dan dia kata lebih daripada 2 benda yang ganggu suami saya waktu tu. And bila Alung cakap kat saya macam tu, terus saya teringat tau, benda yang langgar suami itulah. Sebab seingat saya, suami saya ni dilanggar anak benda tu. Dan suami saya pun tak kuat semangat sangat, jadi senanglah untuk diganggu semula. Bukan nak cakap besar kata dia,
Tapi memang semangat saya ni ada kuat sikit daripada suami tau. So sebelum sesi berubat ni, daripada jarak jauh lah, waktu malam lah sesi berubat ni, sebab kawan Along ni siang dia kerja, jadi malam lah dia boleh berubat kan. Jadi pagi tu saya tanya suami, tak pernah kena ganggu ke yang ni? Dialog dia lah, apa yang suami cakap. Saya cakap dululah So abang tidur bercakap-cakap, abang borak dengan siapa? Dan suami jawab balik, entahlah, kalau tidur mesti abang rasa macam abang terjaga tau, macam ada dekat dunia lain. Lepas tu kan, bangunan hospital ni macam jadi tempat lain tau yang, macam bangunan buruk sangat, tapi ramai orang tau dalam bangunan tu. Ada kawan-kawan, ada emak, ada abah, sayang pun ada, adik pun ada. Abang tak sedar ke? Abang kena ganggu tak? Lepas tu suami saya ni gelak tau, dia macam sayang, mana nak tahu sengsaranya abang malam-malam tu. Ada je yang datang kacau abang, siap kibar-kibar kain lagi kat muka abang. Kadang-kadang tu kan, kalau abang tidur mengiring, siap ada dia baring kat belakang abang. Lalu dia lalu lalang kat keliling katil ni, main lari-lari. Dan saya waktu tu, serius abang, kenapa tak cerita? Dan suami cakap, dah awak tak tanya, takkanlah saya nak bercerita. Lagipun kan, malaslah nak takutkan sayang. Kadang-kadang ada budak main lari-lari tengah-tengah malam tau. Dia main kat belakang langsir tu, siap tunjuk langsir sebelah sana. Langsir yang tirai tu kan, macam main hintai-hintai kat tepi tu. Waktu tu saya dah tak tahu tau, dah tak ada respon dah. Saya waktu tu cuma mampu pandang je muka suami ni. Sayang nak tahu tak, perasan tak, abang kan kalau malam abang selalu sepak besi katil ni malam-malam. Perasan juga abang, ingat abang tersepak ke? Jadi sayang buat tak tahu je lah. Sebenarnya tu abang bagi isyarat tau, nak kejutkan sayang biar bangun. Sebab abang takut kadang-kadang boleh tahan tau kena kacau, kadang-kadang tak kuat juga abang. Tapi sayang tidur mati, manalah nak sedar. Abang reda je lah waktu tu kena ganggu. Ya ke bang? Manalah sayang tahu benda tu. Bang, macam mana bang rupa dia? Suami pula cakap, kalau nak tahu, bangunlah. Kalau abang sepak besi katil ni, sayang bangun tak syok lah abang kalau nak cerita. Sayang tengok lah sendiri, baru affair, sama-sama nampak. Allahu Akbar. Saya waktu tu astagfirullahalazim, manalah memang tak berani kan. Lepas tu kalau boleh memang tak nak nampak benda-benda macam ni kan. Jadi sebenarnya waktu tu dalam hati saya ni minta jauh lah benda-benda yang tak elok ni. Tapi kesian tau tengok keadaan suami waktu tu, badan pun makin kurus, dan anak-anak pun sampai tak nak dekat kat dia tau. Dan selepas tu saya pun start bertekad tau, saya nak tak nak, saya mesti nak settlekan benda ni ataupun gangguan ni malam ni juga. Dan mungkin benda tu marah tau. Jadi sebab saya ni nak ubatkan suami, jadi dia pun bagi salam suai kenal dengan saya. Kisah dia macam ni tau. Lepas malam tu lah lepas saya bagi suami makan ubat, saya baca lah, orang kata sambil-sambil tu saya pun baca surah lah, surah Al-Mathurat. Kalau kata nak lebih detail lagi kan, jadi bolehlah cari nanti kan surah Al-Mathurat ni. Jadi saya siapkan kursi malas, orang kata nak tidur kan. Dan bila saya pun baring, saya pun tertidur lepas selesaikan tanggungjawab saya tadi kan. Jadi tengah nyenyak-nyenyak tidur tau, berdendangkan muzik mesin oksigen dekat kiri dengan kanan saya ni, tiba-tiba saya tersedar. Sebab terdengar tau, suami ni bangun, dia minum air tau. Tapi masa ni dah pukul berapa dah, saya tak pastilah. Dan lepas tu masa nak terlena balik tu, suami saya sepak besi katil tu, gedang. Jadi saya waktu tu darah memang berderau terus tau. Jadi merinding tu, bulu terus. Saya waktu tu tidur terlentang, orang kata tidur macam ni kan. Dan bahagian muka ni saya tertutup separuh pakai kain tuala je. Dan waktu tu sel-sel otak saya ni terus berhubung. Kenapa berhubung? Sebab saya teringat cerita yang suami cerita tadi. Yang siang tadi dia cerita tu,
Nak buka mata, nak tanya suami, memang taklah. Habis segala surah saya baca, tapi semua tunggang belakang lah, memang tak tentu arah dah. Dan saya mengeringkan badan, membelakangkan suami, sebab takut terperasan ataupun ternampak apa yang suami kata tadi ataupun ceritakan tadi tau. Jadi saya selimutkan badan saya pakai sweater. Walaupun waktu tu tak tidur, saya ambil, orang kata dalam keadaan pejam mata ni, ambil sweater, selimutkan badan. Dan elok je saya pusing membelakangkan suami ni. Elok je benda tu tiup kat belakang saya, daripada pinggang sampailah ke tengkuk. Lepas tu suami saya tergelak tau. Dia macam gelak tu macam mengejek tau. Jadi saya hintai-hintai jam kat tangan tu. 4 minit lagi dah nak pukul 4 pagi tau, macam tu. Selalunya jam pukul 4 pagi macam ni, misi ni akan datang ambil darah tau. Dan hari tu pula misi boleh tak datang pula. Dan jantung saya waktu tu rasa dah macam memang nak meletup dah. Saya cuma mampu nak ucap nama Allah, 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 Allah. Macam tu je saya mampu ya. Dekat 20 minit jugalah saya bertahan kena tiup-tiup macam tu kan. Dan tak lama lepas tu misi onkan lampu bilik. Tapi masa waktu tu saya pun terus bangun duduk tau. Mata masih pejam lagi, orang kata macam bangun. Tak berani nak buka, tunggu suara misi bunyi baru saya nak buka mata kan. Bangun je, suami saya terus tanya saya tau, Yang okey ke? Saya tak tahulah tu suami saya ke tidak. Saya bangun terus cuci muka, saya tak jawab pun soalan suami tu. Bangun terus cuci muka, gosok gigi, saya terus pergi ke surau. Dan siang tu saya call Zain Along ni lah, saudara saya, sepupu saya ni lah. Saya try lah nak story cerita ni kat dia. Dia bantai gelakkan saya. Dia kata, Along cakap masa dia berubat tu, memanglah kawan dia tu panggil benda tu datang tau. So kawan dia minta Along yang cakap dengan benda tu, supaya jangan kacau suami lagi. Orang kata minta jauh lah, minta keluar daripada badan suami, macam tu lah. So Along kata, kawan Along kata, dia minta dia pergi, kalau boleh pergi dengan cara baik kan. Kalau dia tak nak, baru kita buat dengan cara kasar. Ni kata si kawan Along tu lah. Benda ni benda liar. Lepas berubat dengan ustaz dulu, memang benda ni cari masa je tau nak ganggu suami balik. Dan kebetulan pula suami masa tu demam kan. Suami waktu tu demam, macam tak sihat, badan pun lemah. Jadi benda-benda macam ni memanglah senang dia nak ganggu kalau kita ataupun badan kita dalam keadaan yang lemah tau. Memanglah kalau namanya setan ni memang degil lah nak keluar kan. Dan kawan Along tarik benda tu, tak tahulah saya macam mana kan, tapi yang tengok dalam filem-filem macam tu lah, dia masuk ke dalam botol tau. And Along cakap tau, memang dia nampak benda tu ada dalam botol dan dapat tangkap 2 ekor tau. Tapi alhamdulillah, dan lepas berubat je tu, suami ni nampak dah macam sihat, selera makan pun dah okey, badan pun sama naik kata dia. Makin sihat dah nampaknya kan. So kawan Along nasihat tau, selalu berzikir, jangan tinggalkan solat ya. Lagi badan yang dah ada lubang ni biasanya kena selalu berhati-hati. Kita yang tak pernah kena ganggu pun kena selalu beringat tau. Saya pernah dengar ceramah agama, tapi tak ingatlah nama ustaz tu. Siapa nama ustaz tu Kita kena percaya kewujudan makhluk lain selain manusia ni. Bukan percayakan setan ataupun jin ni, tapi percayakan kewujudan dia. Kalau percaya pada apa yang dia orang cakap, ataupun waktu orang kena kasut tu kita dengar dia cakap, itu jangan percaya. Memang tak boleh percaya tau. Tapi kita kena percayakan yang setan ataupun jin ni dia memang wujud. Dan kawan Along katalah, yang dia ni hanyalah membantu, dan semuanya apa yang terjadi, sembuh ataupun tak sembuh, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa rupa atau spesies yang ganggu suami saya ni, Along tak nak cerita lah waktu tu, sebab dia cakap takut saya tak kuat, kata dia kan. Yelah, siapa pun tak nak tahu kan. Dekat 2 bulan jugalah suami saya warded, dan 2 hari lagi dah nak raya. Memang rasa happy sangat lah, baru boleh discharge, dapatlah beraya bersama-sama. Jadi lupa nak beritahu, masa kejadian ataupun cerita peristiwa ni berlaku ialah masa bulan Ramadan ataupun bulan puasa ya. Memang setan kena ikat, tapi bukan jin. Dan sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia.
Berakhirlah kisah seram Malaysia. Untuk yang kisah yang pertama ni, kita nak sambung dengan kisah kedua. Macam mana korang rasa? Kisah pertama ni okey tak? Seronok tak dengar? So, kalau korang masih lagi berminat tentang kisah-kisah seram dekat hospital ni, saya ada satu lagi cerita. So, saya nak sambung. So, korang stay tune and enjoy. Baiklah, untuk kisah seram kedua ni, saya nak ceritakan tentang masih lagi dekat hospital ni lagi. Tapi ni kat hospital tempat lain lah Okay, dan cerita pun cerita berlainan. Okay, kita tanpa membuang masa, kita teruskan dengan cerita dia. Sebenarnya mak saya ni dari masa saya belajar dulu dah memang selalu sakit-sakit tau. Dan sakit ni, sakit yang secara tiba-tiba gitu, tengah-tengah sihat gitu kan, tiba-tiba je jatuh pingsan. Dan untuk masa yang lama kadang-kadang sampai 2 hari tau mak saya tak sedar. Bahaya juga mak dia ni kan, tiba-tiba sakit, tengah sihat-sihat, tengah buat aktiviti tiba-tiba pingsan. Susah nak jaga tu Dan mula-mula benda ni nampak macam pelik. Bawa lah pergi hospital tau. Doktor tak cakap apa-apa pun yang serius. Just kemungkinan mak saya penat kata dia. Tu pasal pingsan mak awak ni. Tak masuk akal lah kan. Tekanan gula okey, darah okey, jantung semua normal, tiba-tiba pingsan macam tu je. Tu yang pelik tu. Tapi yelah, orang dah katakan benda dah nak jadi. So tanggungjawab saya sebagai seorang anak yang baik, kenalah jaga mak saya. And bergila-gila lah kena jaga mak saya. Dan datanglah masanya turn saya untuk nak jaga mak saya. Dan waktu turn saya tu kena jaga time malam pula tu kat hospital. Sebab waktu tu siang tu kakak saya dah jaga tau. Nak tolong abah saya pula tolong jaga esok pagi. Tapi abah saya ni macam dah faham tau. Dia siap berpesan tau. Nampak apa-apa jangan join tau benda tu, kata ayah. Waktu tu saya tu macam blur-blur. Join apa kan? Betul abah jawab tau. Ni kan hospital. Kalau nampak ada perempuan dukung anak ke, jangan pula kau join dia nak tidurkan anak dia, kata abah kan. Kalau nampak nenek tua atas kursi roda tengah-tengah malam, jangan nak join sorong nenek tua tu pula. Yang saya pun waktu tu okey baiklah bos. Abah punya perangai kan, suka nak menakat-nakat anak. Saya fikir macam tu tau. Dan mesti pelik tau, kenapa bukan abah saya yang jaga malam tu kan? Sebab abah saya ni kerja ikut shift kan. Dia kerja shift malam masa tu. Siapa kerja TNB tahulah on call tu apa. Jadi bapak dia kena standby lah setiap masa. Bila-bila je kalau misal kata call je dia kena pergi kerja. Macam tu lah. So Alkisahnya pun bermula. So malam tu saya jaga mak saya lah dah lepas isyak macam tu. Saya ni macam tak boleh nak duduk diam tau. Orang kata kepo tau, ke sana ke sini. Maklum lah, kaki ni nak berjalan je tau. Degil tau dengan apa yang abah dah pesan dah gitu. So saya pun pergilah berjalan ke hulu ke hilir kan, menyebut-nyebut kan. Konon-kononnya macam nak jenguk-jenguk je lah gitu. Sekitar buat ni orang kata nak buat lawatan gitulah macam mana. So katil mak saya ni nombor 2 tau, nombor 2 daripada tepi. Dan satu side dia ada 5 katil. Dan side depan tu ada lagi 5 katil. Macam tu lah. Dan barisan mak saya ni ada 3 orang pesakit je. Dan so lagi 2 katil sebelah sini tu kosong. 1, 2, 3 mak dia, dan kosong 2. So kebetulan katil sebelah mak tu kosong lah kan. So saya dah plan dah malam tu, saya ingat saya nak tumpang tidur dekat katil sebelah katil mak ni. Jadi saya pun keluarlah berjalan sekejap, orang kata ke hulu klaim, melayankan kaki saya yang memang gatal nak berjalan tu kan. Dah waktu tu dalam pukul 9 lebih malam macam tu. So even dah malam pun masa tu saya masih lagi dengar tau riuh rendah. Biasalah kat hospital kan, suara orang sana, ada orang berjalan sana berjalan sini. So dekat luar-luar tu kan, tiba-tiba saya dengar macam ada orang panggil saya daripada belakang. Dia panggil bukan panggil nama lah, dia just panggil je lah macam tu. Dia panggil oh dik.
Tapi panggilan itu, suara dia tu macam sayup-sayup je gitu lah. Dia macam daripada jauh, tapi bunyi dia jelas tau. Saya memang dengar lah bunyi dia, adik gitulah. So saya pun pusing lah, tengok siapa yang panggil saya tu kan. Saya pusing ke belakang tengok, nak cari suara siapa yang panggil saya. Yalah, mana tahu kan, kot kalau ada jiran taman saya ke waktu tu dekat situ, kalau duk panggil-panggil kan. Sekarang kalau tak toleh katanya sombong pula kan. Tapi tak ada siapa-siapa pun kat situ. Maka saya pandanglah depan balik. Semasa saya saya pandang depan tu, nak jalan lah kan ke depan. So saya nampak ada seorang makcik tua tu, dia jalan terhincit-hincit tau. Jalan macam tu lah, orang kata sebelah tangan ni pegang tongkat. So automatik lah dalam hati ni dia jatuh rasa kesian pula. Alamak, kesian dia makcik ni, asal jalan seorang-seorang, dah tahu sakit kaki macam tu lah. Bayangkanlah, tak ada nurse pun yang ada dekat situ nak tolong makcik tu. Bayangkanlah itu kalau mak awak, kan. Jadi saya ni pun dalam hati rasa macam, alah kesiannya makcik ni kan, nak tolong kan. So macam tu lah. So saya pun datang lah dekat makcik tu tau. Tanyalah, cik, kenapa jalan seorang-seorang ni cik? Makcik nak pergi mana? Nurse tak ada ke yang nak tolong makcik ni? Lepas tu makcik tu pun jawab, cik nak pergi tandas lik, kata dia. Tapi cik tak jumpa tau, tandas dekat mana, kata dia. Tapi waktu makcik tu cakap macam tu, dia tak pandang tau saya. Dia langsung tak pandang. Dia just pandang kaki tongkat dia tu. Lepas tu saya pun jawab lah, kejap ya, nanti saya panggilkan nurse minta tolong nurse tu bawakan acik pergi tandas lah kan. So dari saya nak berpaling cari nurse ni, makcik tu pun jawab, adik je lah tolong kan, hantarkan acik pergi tandas. Tandas tak jauh dah, dekat ujung je sana tandas tu. Makcik tu jawab gitu tau. Tapi waktu tu dia sambil dia cakap tu, dia tunjuk tandas ada kat depan, tepi depan tu lah sikit kan. So saya pun okey lah. Saya pun okey lah cik, okey je lah. So saya pun capai tangan makcik tu, orang kata nak mimpin lah. So pegang tangan makcik tu. Dan lagi yang segi sebelah lah, kalau dia pegang yang pegang tongkat tu tergolek makcik tu kat situ kan. So saya pegang tangkap makcik dia yang sebelah yang tak pegang tongkat tu kan. Masa saya pegang lengan makcik tu, memang saya rasa macam, asal ni sejuk betul tangan makcik ni kan. So okey lah, on the way nak ke tandas tu, otak saya ni dah macam-macam lah, dah start berfikir macam-macam tu, apa benda. Dan masa tu barulah urat-urat saraf kat kepala otak saya ni berhubung, syuk kata dia kan. Barulah teringat, satu, kenapa makcik ni tak guna tandas kat dalam ward je. Sebab normally biasanya dalam ward memang ada tandas kan, dekat pun dekat, betul tak? Yang kedua pula, makcik ni tau, daripada tadi berjalan tau, pandang bawah je, dia tak pandang depan pun. Tapi macam mana dia boleh tahu arah tandas yang dia nak pergi? Siap boleh tunjuk kat saya lagi, betul tak? Okey. Yang ketiga pula, tadi makcik ni cakap tau, dia kan tak jumpa tandas tau, tapi yang ditunjuk tadi tu apa? Arah tandas dekat mana tu? Macam mana dia boleh tahu tandas kat mana? Masa ni saya baru teringat pesan abah saya siang tadi, jangan join. So saya ni gatal kan, pergi volunteer juga nak tolong makcik ni tau. Lepas tu makcik ni terbatuk. Tiba-tiba dia cakap tau, adik nak tahu sesuatu tak? Saya waktu tu pun ambil masa tau, macam nak jawab tak nak jawab, nak jawab tak nak jawab kan. Apa tau, sebab saya tak nak nanti pakcik ni dia bagi satu jawapan yang boleh buat saya dapat serangan jantung kat situ, terkujat, pingsan, meninggal kat situ, kata dia kan. Lepas tu makcik ni sambung lagi, adik dah tahu. Sudah. Saya berlagak buat macam tak tahu apa-apa tau. Saya jawab, tahu apa cik kan? Acik okey tak ni kan? Acik dalam macam ni kan? Lepas tu makcik tu pun jawab lah dengan soalan lagi, adik nak tahu tak wad acik dekat mana? Saya pun jawab lah, kat mana cik? Kat mana? Dan masa ni kita orang dah nak sampai pun dekat dengan tandas tu tau. Makcik tu pun jawab, sebelah tandas ni je. Sambil makcik ni dia tunjuk tau, dekat sebuah pintu yang agak besar, dekat sebelah bangunan tandas tu, depan kita orang tu tau. Okay guys, cuba teka word apa word makcik ni. Dekat atas pintu besar tu, yang sebelah tandas tu, tertulis babe, bilik mayat.
Saya pun waktu tu kan, dengan cuba nak kontrol Ayu, bukan saya lah, cerita ni aku cuba nak kontrol tu Ayu punya tu. Dah lah cik, cepatlah masuk tandas, nanti balik ke ward cik tau, jangan tak balik pula, nanti nurse nanti risau, nanti cik tak dekat katil. Dah lepas tu makcik tu jawab lagi, aku tahu kau dah tahu, sebab aku dengar jantung kau laju, aku dengar apa dalam hati kau. Lepas tu dia boleh mengilai. Dia boleh mengilai. Astaghfirullahalazim. Saya muka dah macam dah pucat-pucat dah. Lepas tu kan, makcik tu dia macam nak angkat muka tau. Dia macam nak pandang saya waktu tu kan. Dan saya pun terus cakap tau, apa pun kau, jangan pandang aku. Macam tu tau. Sebab waktu tu saya memang dah tak larat dah nak tengok muka benda-benda macam tu kan. Aku tak kacau kau lah, tolonglah aku, janganlah pandang. Pergilah masuk dalam bilik tu, pergilah, janganlah kacau aku. Dan makcik ni terus mengilai tau. Saya pun terus belah tau, balik nak pergi ke ward mak saya waktu tu. Tapi bukan berjalan dah waktu tu, dah berlari dah babe. Sebab takut je pasal lah waktu tu kan. Memang lah, astagfirullahalazim, memang pengalaman yang memang menyeramkan tau. Sampailah depan pintu bilik ward mak saya ni, nak masuk ke bilik ward mak saya lah waktu tu. Akak Anas ni dia boleh tegur saya tau. Dia kata, Adik tadi akak nampak adik cakap sorang-sorang. Adik cakap dengan siapa tadi? Adik jumpa yang mana tadi? Adik jumpa yang tua ke? Adik jumpa yang muda? Dan saya waktu tu dengar macam tu, alah mak, bukan satu ke? Lepas tu saya jawab lah kan, akak dah nampak saya cakap sorang-sorang, kenapa akak tak panggil saya kak? Alah maaf lah dik, akak tak nak kacau korang punya perbincangan. Astaghfirullahalazim, patut kau dah nampak kau tegur lah kan. So saya tanya lagi, selalu ke dia munculkan diri ni kak? Dan akak tu pun cerita dia kan. Kalau yang tua tu dik kan, selalunya orang nampak, memang dah lama dah dekat sini. Katanya makcik tu meninggal dekat hospital ni. Tapi waktu dia meninggal tu, tak ada seorang pun tahu anak dia yang tuntut jenazah dia. Dan akhirnya pihak hospital terpaksalah uruskan jenazah dia, serahkan kat pejabat agama Islam untuk urusan penguburan. Punyalah sedih meninggal tapi tak ada orang tuntut jenazah, tak ada orang nak sempurnakan jenazah kan. Yang ini kata dia akak nurse tu yang cakap. Betul ke tak betul, wallahu alam kan. Maka lepas sembang-sembang dengan akak nurse ni, saya pun kembalilah ke ward mak saya waktu tu. Sampailah dekat katil mak saya kan. Nampaklah dekat katil sebelah yang saya plan nak tidur kat situ tu, dah ada orang lah pula kan. Bisik dalam hati, alah mungkin pesakit baru kot masuk. So malam tu tak dapatlah kiranya melaksanakan impian saya yang kononnya nak tidur kat katil sebelah mak tu kan. So dan malam tu saya dah tidur dah pun kan, duduk dekat kursi sebelah katil pesakit tu kan. Tiba-tiba saya terbangun tau, sebab saya dengar pesakit sebelah katil mak saya tu menangis tau. Aduh, macam tu lah kan, menangis je, lebih kurang macam mengadu macam tu kan. Dan saya pandang lah arah katil pesakit tu, tapi pesakit ni dia macam mengiring tau, membelakangkan saya macam tu waktu tu. Dan makin lama tangisan pesakit ni makin kuat tau, terisak gitu kan. Jadi saya pandang pesakit-pesakit yang lain kan, tengok dia orang ni tak perasan apa yang kakak ni menangis kan. Macam tak terganggu langsung, macam sempur je kan, hidup dengan kehidupan sendiri je kan. Jadi saya ni sebagai seorang yang orang kata ada hati dan perasaan kan, bila dah terdengar dengan teriakan ataupun tangisan pesakit seorang ni, saya rasa macam terpanggil lah untuk nak membantu kan. So saya tengoklah juga mana penjaga pesakit tu. Tak ada orang menjaga, tak ada penjaga lah. Macam mak saya kan, saya ada kan, tapi tak ada pun orang yang datang. Jadi pesakit tu makin lama pula makinlah kuat nangis. Dan saya ni jatuh kesian lagi. Yelah kan, kot orang tu sakit ke, sedih ke, kita mana tahu kan penderitaan orang. Jadi saya ni memang mudah cepat kesian kat orang lah. Dan lepas tu saya pun pergilah dekat katil sebelah tu tau. Dan masa tu saya tak tahulah nak panggil akak ke, nak panggil acik ke, sebab tak nampak muka kat yang sebelah ni kan. So saya decide lah panggil dia akak. Dapatlah dia berangan muda sekejap kan konon-kononnya. Saya pun tanyalah, Akak okey tak? Nak saya panggilkan dia sekejap? Lepas saya sambil gerak-gerakkan akak ni lah.
Lepas tu kan, automatik akak tu pun senyap tau. Dia terus senyap macam tu. So saya tengok, dia tutupkan muka dia, dia tutup dengan satu kain putih macam color-color krim macam tu kan, dia tutupkan muka dia macam tu lah. So agak macam dah okey lah kot kan. So saya pun duduk balik konon-kononnya nak sambung tidur balik semula. Elok je saya berpaling, saya dengar dia menangis lagi sekali. So saya pandang dia lagi, tanya lagi, Akak sakit ke? Akak okey tak? Lepas tu akak tu jawab tau, dengan suara serak nangis dia, Aku lapar. Aku lapar. Macam tu tau dia punya jawab. Akak lapar kak? Saya ada biskut. Akak nak tak kalau saya bagi akak biskut ni? Lepas tu kan, saya nampak kakak ni, dia macam geleng kepala tau, macam tu. Tanda dia tak nak lah tu kan. Oh, tak nak roti, tak nak biskut. Habis tu akak nak makan apa? Nak roti? Nak nasi tak? Lepas tu kau cakap dengan siapa tu? Lepas tu kan saya pandang, awak okey tak? Saya okey. Yang tak okey akak ni kata dia kan. Nangis akak ni sebab dia lapar, kata dia kan. Lepas tu orang tu cakap, akak mana? Tapi bila saya pusing nak tunjuk akak tu, akak tu dah hilang tau. Dan saya dah mula rasa tak sedap hati lah waktu tu kan. So, saya tanyalah mamat tu, tadi awak nampak saya cakap dengan siapa? Itulah pasal saya datang dekat awak ni, sebab saya nampak awak cakap sorang-sorang. Nak tanyalah awak cakap dengan siapa? Tak sempat saya jawab. Saya nampak kakak tadi dah bercangkung tau, dekat atas badan seorang pesakit, dekat depan saya tu. Ya Allah, muka dia tu menggerutu, berbiji-biji muka dia kan. Lidah terjelih panjang macam tu. Biji mata dia tak ada kat soket, dah terkeluar macam ni tau. Lepas tu saya tengok, dah tergamam lah macam tu. Sebab saya waktu tu terkejut lah. Saya tahu itulah yang kakak yang ada kat sebelah saya tadi tau. Sebab bentuk badan dia dengan rambut dia kerinting kasar macam tu, sama macam kakak yang ada atas katil tadi. Automatik tu, pesakit yang kakak tu kangkang bawah dia tu, kangkang atas dia tu, isteri pesakit dia macam sesak nafas tau. Isteri pesakit tu terus, nurse, terus panggil nurse macam tu. Kecoh lah sekejap dekat ward tu waktu tu. Dan mamat tu pun teruslah pergi ke katil kat mak dia kan. Yelah, mak dia pun pesakit kat situ juga. So saya pun tak cakap lah apa yang saya nampak pada orang lain kan. Sebab takut kan nanti orang cakap, dia ni gila ke apa kan. Macam tu lah agaknya kan. So saya bacalah apa yang patut. Sebab saya nampak kan benda tu kat depan mata. Saya bacalah apa yang patut, apa yang terlintas, apa yang tahu kan. Dan Alhamdulillah, tak ada apa yang aneh jadi lagi lepas tu. Tapi seram jugalah, sebab katil yang benda tu baring sebelah je katil mak saya kan. So pesakit yang akak tu tumpang duduk tadi tu, tak tahulah apa cerita kan. Lepas dia orang kata pesakit tu dia sesak nafas kan, terus kena tolak keluar dengan cepat oleh nurse dengan doktor yang ada kat situ tau. Dan esoknya giliran bapak saya pula lah jaga mak kan. So masa saya tengah siap-siap nak balik tu, abah boleh tanya pula, apa betul kau join malam tadi? Kata abah kan. Aduh, abah boleh dapat tembak pula kan kes malam kan. Alah abah, aduh betul je. Saya pun jawab gitu kan, sambil sengih-sengih. Jangan join kan abah dah cakap jangan join. Ni mesti malam-malam kau pergi merayap-rayap kan. Dan saya waktu tu sengih je lah, senyum je lah kan. Nak cakap macam mana. Lepas tu salam abah, salam mak, terus balik. Dan 2 hari lepas tu, mak saya pun Alhamdulillah terus dah dibenarkan untuk balik daripada hospital. Oh ya, masa kejadian tu mak saya boleh tak dengar apa-apa pun. Dan saya pun tak adalah nak cerita apa-apa dekat mak kan. Kalau cerita kat mak, mak saya ni dah lah rajin terpengsan kan. Kan cerita-cerita terkejut dan pengsan lagi kan. Terkejut masa cerita dekat hospital lah. So untuk akhir cerita dia kata, ingat guys, jangan seronok sangat dalam kehidupan kita ni. Dan kadang-kadang kita terlupa ada makhluk lain selain kita yang ada dalam dunia ni. Bukan suruh takut je, tapi percaya dan hormat benda-benda macam ni. Kadang-kadang masa korang tengah dengar cerita ni pun, agaknya dia ada tengah join dengan kat sebelah tu. Jadi ini adalah kisah seram Malaysia untuk kali ini, berkisar tentang kisah-kisah dekat hospital. So korang rasa cerita ni macam mana? Enjoy tak?
So hopefully pada korang semua enjoy lah kisah-kisah seram daripada Malaysia ni kan. So untuk hari ini kita tamatkan kisah seram Malaysianya. Jadi sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah subscribe di channel ini, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Setiap subscribe daripada anda adalah ibarat satu semangat buat saya untuk terus berkarya. Bantulah saya untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik untuk anda semua tonton, insya-Allah. Dan yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.